Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tamanya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak PPD, terutama Tuan PPD kerana menjemput saya dalam program Aspirasiku 40 Hari PPD Kintas Selatan dan memberi ruang kepada saya untuk berkongsi ilmu dan menyampaikan tips-tips dan teknik menjawab pendidikan Islam bersama anak-anak calon SPM 2021. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kepada anak-anak untuk menjawab soalan-soalan yang akan dikemukakan dalam peperiksaan SPM kelak, insya-Allah. Mudah-mudahan juga taklimat ataupun teknik yang Ustazah sampaikan pada hari ini akan memberi banyak manfaat kepada anak-anak dan boleh diamalkan sepanjang peperiksaan kelak. Jadi Ustazah adalah Ustazah Maimunah binti Arsyad daripada SMK St. Bernard's Convent bersama dengan Ustazah Rukiah binti Muhammad Ali daripada SMK Kampar akan menyampaikan mudahnya lulus pendidikan Islam, jom kuasai tips dan teknik menjawab SPM 2021 Kertas Pendidikan Islam Kertas 1. Okey. Jadi pertama-tamanya saya nak perkenalkan dulu format kertas soalan pendidikan Islam memandangkan pada tahun ini adalah tahun pertama KSSM Pendidikan Islam, batch pertama dan silibus yang baru, maka analisa soalan kita tak tahu lagi. Okey. Jadi semua yang barulah, silibus baru, format yang baru, berbanding dengan format tahun-tahun lepas memang tak sama sekali. Jadi kalau kita tengok kertas 1 yang mana kodnya adalah 12231, okey, adalah kertas 1. Mempunyai 5 soalan subjektif dan mesti anak-anak mesti menjawab semua soalan. 5 soalan tu mesti dijawab semua. Kemudian satu soalan akan membawa ataupun memberi 20 markah. Jadi 5 soalan adalah 100 markah. Maka 100 markah itu diberi wajaran 80 markah pula. Kerana kita ada 2 kertas. Okey, dan jawapan mesti ditulis dalam kertas objek. Memandangkan kertas ini adalah kertas subjektif, maka jawapan mesti ditulis untuk mendapatkan markah. Jika tidak ada jawapan, maka tidak adalah markah. Okey, berbanding dengan format yang lama, kita ada soalan objektif, kita ada soalan isi tempat kosong, yang mana soalan-soalan begini dia memberi hint kepada jawapan. Tapi pada tahun ini anak-anak pelajar tak ada hint dah lah, memang kena baca, kena hafal dan kena tulis soalan jawapannya di atas kertas kelak. Okey, untuk kertas 2 iaitu kodnya 12232, ujian tilawah hafazan dan bacaan hadis telah pun kita selesaikan pada bulan Disember tahun lepas, yang mana kertas 2 ini juga 100 markah tetapi wajarannya ada 20 markah. Jadi 80 tambah 20, maka keseluruhan kertas pendidikan Islam adalah 100 markah lah. Jadi mungkin perkara ini telah pun diterangkan oleh ustazah dan ustaz di kelas anak-anak masing-masing. Jadi rasanya anak-anak pun dah tahu. Cuma ustazah cuba ingatkan sekali lagi lah format kertas untuk silibus baru KSSM 2021 ini untuk batch yang pertama. Okay. Kita dibekalkan oleh satu buku format daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana di dalam itu terkandung format kertas soalan pendidikan Islam kertas 1, yang mana soalan 1 adalah soalan tilawah. Soalan 1 tu ada A, B dan C, tilawah Al-Quran dan juga soalan tajwid. Okey, kemudian soalan 2 adalah hadis, yang mana A dan B dan mungkin ada soalan kebat lah di situ. Kemudian soalan 3 adalah soalan akidah. Soalan 4 adalah bidang fiqh dan soalan 5 adalah bidang sirah dan akhlak Islamiah, digabungkan kedua-duanya. Jadi anak-anak harus bersedia untuk menjawab 5 soalan ini dan kenalah membaca dan ulang kaji semua tajuk yang telah dipelajari dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okay, di sini saya nak beri tips yang mudah untuk menjawab kertas pendidikan Islam ini, kertas 1 ini, yang mana pertama-tamanya anak-anak mestilah membuat ulang kaji bagi semua tajuk dan menghafal fakta-fakta penting dengan baik.
Kalau pengertian tu anak-anak kena hafal istilah, dari segi istilah. Bahasa tak perlu. Hafal dari segi istilah, hafal elok-elok dan tulislah dengan baik semasa peperiksaan nanti. Yang kedua, anak-anak perlu membuat latih to be, terutama soalan-soalan percubaan negeri-negeri lain untuk membiasakan diri dengan bentuk soalan dan melatih diri memahami soalan serta menulis jawapan dengan menggunakan teknik yang betul. Memandangkan macam saya sebut awal-awal tadi, batch ini adalah batch yang pertama, so kita tak pernah tengok soalan pendidikan Islam macam mana yang akan dikeluarkan secara official lah, secara rasmi. Kita hanya dapat tengok soalan yang keluar pada kertas percubaan. Itu pun kita tak tahu adakah itu soalan yang sebenar, bentuk soalan yang sebenarnya ataupun berbeza. Walau bagaimanapun anak-anak bolehlah merujuk buat latihan soalan percubaan negeri-negeri lain untuk melatih diri memahami soalan, melihat bentuk-bentuk soalan. Contohnya kalau tajuk fiqh tu, soalan apa yang favorite ataupun yang selalu keluar lah yang akan ditanya. Jadi di situlah latihannya. Jadi kalau anak-anak rajin menjawab soalan-soalan percubaan negeri-negeri lain ni, insya-Allah anak-anak akan mudah menjawab soalan dalam peperiksaan kelak, insya-Allah. Kemudian anak-anak rajin, anak-anak pelajar kena rajin bertanyalah dengan guru-guru, ustaz-ustazah dalam kelas mana-mana pelajaran yang tidak difahami agar dapat menguasai tajuk. Maklumlah kalau kita tengok tingkatan 4 tajuk haji. Tajuk haji ni tak semua orang boleh faham sebab dia tak ada amali. Anak-anak kena betul-betul faham, kena hafal apakah dia rukun haji, rukun umrah, apa ada perbezaan kita, itu semua telah diajar oleh ustaz-ustaz dalam kelas. Jadi anak-anak kena kuasai. Sebab kalau tak kuasai, mungkin tak dapat faham, tak tahu flow macam mana, bila nak tahallul, bila miqat dan sebagainya. Jadi di situlah pentingnya penguasaan terhadap tajuk haji tersebut. Okey, seterusnya anak-anak, Ustazah suka mengajar para pelajar untuk menggunakan keyword. Rasanya subjek-subjek lain seperti sejarah dan juga subjek hafalan ni, mereka suka guna keyword lah untuk memudahkan mengingati fakta yang telah dihafal ataupun akronim. Kita bagi contoh di sini, rukun nikah. Kita belajar tingkatan 5, belajar bab perkahwinan. Dalam tu ada soalan tentang rukun nikah. So kalau ditanya apakah rukun nikah, rukun nikah ada 5, suami, isteri, saksi, wali dan akad. Dan juga kita ni macam tingkatan 4 pun ada rukun, tingkatan 5 pun ada rukun. Dalam fiqh ni dia banyak rukun. Jadi macam mana nak ingat, kita gunalah akronim. Akronim ni maksudnya kita pendekkan jadi suami, isteri, saksi, wali dan akad tadi kita tukar jadi siswa. Siswa, kita tengok siswa ni suami, S untuk suami, I untuk isteri, S sekali lagi untuk saksi, W untuk wali dan juga A untuk akad. Jadi dengan cara ini bila kita sedang menjawab soalan ketika peperiksaan, bila kita menggunakan akronim dan kata kunci ni, dia akan mudahlah untuk kita ingat kembali apa yang telah kita hafal, anak-anak. Kemudian kita boleh guna kata kunci. Contohnya ciri-ciri syarat berkemampuan bagi syarat wajib haji. Salah satu daripada syarat wajib haji adalah orang itu mesti berkemampuan, istita'ah. Jadi istita'ah ni pula dia ada 6 ciri. Apa yang dimaksudkan dengan kemampuan tu, berkemampuan tu? So 6 ciri tu adalah kita boleh guna kata kunci seperti sihat. Kita ingat sihat. Bila peperiksaan kita tu adalah sihat tubuh badan. Kemudian kita ingat perbelanjaan. Mempunyai perbelanjaan pergi dan balik. Kita ingat kenderaan. Mempunyai kenderaan untuk pergi dan balik. Kemudian kita ingat kata kunci nafkah. Jadi orang yang nak buat haji ni dia mesti meninggalkan nafkah untuk orang yang dia nak tinggalkan. Dia pergi ke Mekah, anak isteri dia nak makan apa. So dia mesti ada nafkah yang ditinggalkan, barulah dia dikatakan mampu untuk mengerjakan haji. Dan juga aman. Kita ingat perkataan aman. Aman apa? Aman dan selamat dalam perjalanan pergi dan balik menunaikan haji. Jadi ini kata kunci yang boleh kita gunakan ataupun akronim-akronim yang boleh anak-anak gunakan dalam usaha untuk mengingat dan menghafal isi-isi ataupun fakta-fakta yang banyak. Tips yang seterusnya adalah penekanan tajuk. Ustazah ada berbincang dengan rakan-rakan yang dah lama berada dalam peperiksaan, dalam bidang peperiksaan ini. Jadi bila kita tanya tajuk apa yang kita nak bagi pada pelajar, salah seorang daripada pakar ni mengatakan bahawa
tajuk mengikut pengalaman orang yang dah lama berkecimpung dalam peperiksaan, mereka kata oleh kerana tahun ini tahun yang pertama, maka berilah penekanan kepada 3 tajuk terawal bagi setiap bidang. Okey. Tapi kena bacalah semua tajuk dulu cuma berilah sedikit penekanan dan kuasai 3 tajuk terawal, 3 tajuk pertama setiap bidang untuk tingkatan 4 dan 5. Maksudnya kalau bidang tilawah tu 3 tajuk pertama tingkatan 4 dan 5. Begitu juga bidang hadis. Hadis ada 4 tajuk saja 2 tajuk tingkatan 4 dan 2 tajuk tingkatan 5. Maka 4 tu hafallah semua. Okey, kuasailah semua. Mudah-mudahan mana-mana tajuk yang keluar boleh anak-anak jawab dengan baik insya-Allah. Bidang akidah pun samalah 3 tajuk yang terawal, bidang fiqh, bidang sirah dan tamadun, bidang akhlak pun semua 3 tajuk yang terawal itu kalau boleh dikuasai sebaiknya supaya jika soalan itu keluar anak-anak boleh menjawab dengan baik insya-Allah. Tapi kena baca juga tajuk-tajuk yang lain kerana kita pun memang tak akan tahu apa soalan yang keluar. Ini berdasarkan kepada pengalaman orang lama lah kita kata kan. Tips yang seterusnya adalah anak-anak mesti menjawab semua soalan supaya boleh mendapat markah. Maksud menjawab tu adalah menulis jawapan di atas kertas jawapan. Cubalah menjawab dan tuliskan jawapan anda sebaiknya. Siapa tahu mungkin ada markah yang boleh anda dapati daripada jawapan itu. Maksudnya kita cuba fikir, contohlah kita tak baca tentang kurban, hikmah kurban. Okey, hikmah kurban. Kita tahu setiap tahun orang buat kurban. So kita cubalah berfikir sejenak apakah hikmah di sebalik amalan kurban tersebut. Walaupun kita tak baca, tapi insya-Allah rasanya kalau kita set sedikit masa untuk fikirkan hikmah kurban, kita boleh beri jawapan. Kita tahu kurban ni adalah antara hikmahnya adalah kita memperingati sejarah ataupun peristiwa kurban yang berlaku antara Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Okey. Jadi kedua-dua nabi dan rasul ini mereka diuji oleh Allah dengan peristiwa kurban. Maka hikmah kurban itu adalah antaranya kita kena mengingati peristiwa tersebut dan ambillah pengajaran dan iktibar daripada peristiwa itu. Okey, jadi cubalah jawab. Jadi apa yang saya nak katakan, jangan tinggal tempat kosong. Jangan tinggalkan ruangan kosong tanpa jawapan. Seboleh-bolehnya anak-anak cuba menjawab soalan-soalan tersebut. Okey? Kerana sekiranya tiada jawapan, maka tiadalah markah yang boleh kita berikan. Biasanya pemeriksa akan cuba menanda kertas dan memberi markah. Sekiranya pelajar menulis jawapan, kita akan cuba usaha carikan markah yang boleh kita berikan. Sebab itu adalah memang perkara yang sepatutnya kita lakukanlah. Jadi anak-anak cuba menulis jawapan. Okey? Harap anak-anak dapat faham apa yang Ustazah sampaikan tadi dalam tips menjawab soalan. Kita baru pergi kepada tips, sekarang ni kita nak pergi kepada teknik. Jadi ada beberapa teknik menjawab yang selalunya kita ajar kepada para pelajar. Dalam format yang lama pun kita ajar juga, dan format yang baru ni masih tetap sama, teknik menjawab tu masih dikekalkan. Jadi saya harap anak-anak beri perhatian kepada teknik menjawab, sebab inilah yang akan membantu anak-anak dalam memperoleh markah dalam jawapan-jawapan yang telah ditulis oleh anak-anak pelajar sekalian. Okay, yang pertama, kita mesti membuat kepala jawapan. Okay. Apa yang kita katakan apa di kepala jawapan ni? Jadi kepala jawapan itu adalah ayat yang kita ambil sedikit daripada soalan untuk memudahkan kita menjawab soalan dan juga memudahkan pemeriksa untuk menanda kertas calon. Okay. Contoh kepala jawapan ada di situ, Ustaz sertakan yang Ustaz bulatkan. Terangkan 2 hikmah solat sunat istikharah. Okay, jadi kita buat dulu kepala jawapan tu, iaitu 2 hikmah solat sunat istikharah. Itu adalah kepala jawapan. Jadi kepala jawapan ni sebenarnya akan membantu anak-anak pelajar dalam menjawab soalan tu. Sebab bila kita baca balik, kadang-kadang memberi idea untuk kita menulis jawapan-jawapan yang sesuai. Jadi tolong anak-anak beri perhatian, sebab ramai pelajar yang saya rasa dia orang tak suka tulis kepala jawapan. Keluar-keluar jawapan terus, kepalanya tu hilang. Jadi kalau kita nakkan markah yang lebih baik, kita tulislah kepala jawapan. Sebab antara kelebihan menulis kepala jawapan ni, sekiranya kalau anak-anak tak boleh menjawab soalan tu, tulis dulu kepala jawapan tu. Kemudian boleh teruskan dengan soalan yang lain.
Bila dah jawab soalan yang lain, balik semula kepada nombor itu, kita dah ada kepala jawapan. Jadi kita tak perlu nak refer kepada kertas soalan lagi. Kita terus tengok, 2 hikmah solat sunat istikharah. Kemudian kita pun fikir, kita pun tulis jawapan sebab masa pun dah nak habis. Jadi di sinilah apa yang kita kata kepala jawapan ni dapat membantu anak-anak menjawab soalan tu dengan lebih mudah. Okey? Jadi beri perhatian kepada perkara ini. Jadi ini teknik menjawab yang pertama. Okey? Yang kedua, calon diminta memahami kata tugas soalan seperti jelaskan, terangkan, nyatakan, huraikan, senaraikan. Dalam kertas pendidikan Islam, soalan-soalan begini memang akan sentiasa keluar dan akan ditanya. Jadi jelaskan, terangkan. Ini kita katakan ini namanya kata tugas. Soalan yang menggunakan kata tugas, nyatakan dan ataupun senaraikan. Macam mana kalau kita nak jawab kalau soalan itu menggunakan kata tugas, nyatakan atau senaraikan? Jadi kalaulah soalan itu menggunakan kata tugas, nyatakan atau senaraikan, jawapan ditulis dalam bentuk poin. Anak-anak kena tulis jawapan tu dalam bentuk poin ataupun fakta untuk memudahkan pemeriksa menanda jawapan calon. Gunakan dash ataupun tanda bunga ke, contohnya tu, ataupun bulat-bulat ke, itu terpulang pada anak-anak. Boleh buat, cuma janganlah buat yang susah-susah sebab dia akan memakan masa yang lama. Nak lukis bunga pula ke, nak lukis binatang ke, tak payahlah kan. Gunakan yang mudah iaitu dash ataupun tanda bunga tu sikit ataupun bulat sikit, untuk menunjukkan poin-poin yang kita nak tulis. Seterusnya anak-anak, ini adalah yang macam mana kita kata bentuk poin tu, ini je. Tengok, kalau kita tengok soalan yang ada di sini, terangkan 2 hikmah solat sunat istikharah tadi, maka jawapan itu ditulis dalam bentuk dash-dash, meningkatkan keimanan kepada Allah kerana menjadikan Allah sebagai tempat pergantungan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, mendidik umat Islam sentiasa memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dalam membuat keputusan, kerana hanya Allah yang berkuasa ke atas sesuatu. Jadi ini yang kita namakan bentuk poin. Jangan tulis dalam bentuk satu karangan panjang. Ini akan menyusahkan pemeriksa untuk mencari isi-isi yang ditulis oleh calon lah. Jadi Ustazah lebih suka kalau anak-anak dapat menulis jawapan dalam bentuk poin-poin begini, sebab dia akan memudahkan anak-anak menulis dan juga memudahkan pemeriksa lah. Contoh jawapan juga bentuk poin tadi, senaraikan 4 perbuatan yang boleh membatalkan iman. Jadi kita tulis 4 perbuatan kepala jawapannya, 4 perbuatan yang boleh membatalkan iman, itu kepala jawapan, dan jawapannya adalah syirik, dash, guna dash, syirik, khurafat, kufur. Jadi kita pemeriksa dia akan tanda, mana yang betul dia akan tanda, mana yang salah dia akan salahkan lah. Jadi lebih mudah, dan jawapan anak-anak pelajar pun nampak lebih kemas jika kita buat dalam bentuk poin begini. Soalan yang menggunakan kata tugas, jelaskan. Jawapan ditulis dalam bentuk poin juga, serta jawapan tu mesti lebih daripada 3 perkataan. Sebab dia suruh jelaskan. Mana kita kena jelaskan sesuatu. Jadi jawapan ditulis dalam ayat yang lengkap dan tidak tergantung. Ayat lengkap contohnya, jelaskan 2 hikmah kurban. Jadi 2 hikmah kurban ialah mengingatkan pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS. Jadi ayat tu adalah ayat lengkap. Dia tidak tergantung. Macam mana ayat tergantung? Ayat tergantung ni contohnya mengingatkan pengorbanan. Pengorbanan apa? Dia tergantung di situ. Jadi kalau anak-anak tulis mengingatkan pengorbanan, mungkin tak dapat markah lah. Sebab ayat itu dikira tergantung dan tidak menjawab soalan. Kemudian jawapan kedua, menimbulkan rasa syukur atas, kalau kita kata menimbulkan rasa syukur, di ayat tergantung. Dikira dalam peperiksaan itu ayat tergantung dan mungkin tidak akan mendapat markah. Jadi kita lengkapkan ayat itu, menimbulkan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, barulah dikira ayat tu ayat lengkap. Boleh ya anak-anak sekalian? Jadi ingat, kalau kata tugas jelaskan, mesti tulis jawapan tu panjang sikit, lebih daripada 3 perkataan, dan jangan guna ayat yang tergantung. Lengkapkan ayat tu. Seterusnya, soalan yang menggunakan kata tugas, terangkan atau huraikan. Jadi setiap kata tugas ini ada cara anak-anak untuk menjawab, jadi tak sama. Kalau untuk soalan yang menggunakan kata tugas, terangkan atau huraikan,
Okey, jawapan ditulis dalam bentuk fakta juga, guna dash-dash tadi, tetapi jawapan anak-anak pelajar mesti ada isi dan huraian. Kalau hanya memberi isi, akan dapat 1 markah sahaja. Biasanya soalan terangkan ni markahnya kalau dia minta 2, markahnya 4. Kalau dia minta 1, markahnya 2 lah. Jadi bila nak dapat markah penuh tu, mesti ada isi dan huraian. Kita tengok contoh soalan. Terangkan 2 kesan kepada seseorang yang terlibat dengan ajaran sesat. Terangkan. Kata tugasnya terangkan. Dan dia minta 2 kesan. Fokus soalan adalah kesan. Kesan orang yang terlibat dengan ajaran sesat. Jadi kita tak baca tajuk ni tapi kita boleh fikir tak? Kita boleh fikir kan? Kita boleh orang kata menulis jawapan kerana kita biasa dengar atau kita mungkin pernah terbaca antara kesan-kesan orang yang terlibat dengan ajaran sesat. Okay, antara kesannya apa dia? Boleh melemahkan iman dan merosakkan akidah. Itu isi. Sekiranya kalau anak-anak pelajar menulis isi sahaja dapat 1 markah. Jadi kalau nak dapat 2 markah kena tambah dengan huraian iaitu kerana tidak mempercayai ajaran Islam. Okey? Jadi rasanya ustaz-ustazah di sekolah, anak-anak masing-masing telah pun menerangkan. Jadi tolong gunakan ataupun tolong amalkan, laksanakanlah apa yang telah diajarkan kepada anak-anak untuk mendapat markah yang penuh lah. Jadi kalau soalan tu jumlahnya 2 markah ataupun 4 markah, kita boleh dapat ke 4 markah penuh. Kerana kita ikut apa yang telah diajarkan. Iaitu kalau soalan yang menggunakan kata tugas terangkan atau huraikan, mestilah jawapan itu ada isi dan huraian. Seterusnya anak-anak, kita teruskan lagi dengan teknik yang ketiga yang nak Ustazah bawa di sini ialah cara menjawab soalan pengajaran ayat Al-Quran atau hadis. Okey, kita tahu soalan pertama tadi adalah soalan dalam bidang tilawah. Kalau diikut ketetapan itulah yang dalam buku format tadi yang saya terangkan di awal-awal tadi. Dan soalan kedua adalah soalan hadis. Okey, jadi kalau misal kata keluar soalan terangkan 2 pengajaran yang anda boleh dapati dari hadis di atas. Ini soalan yang popular lah kalau bab hadis ataupun bab tilawah tadi, memang biasanya akan ada soalan ini. Terangkan 2 pengajaran yang anda boleh dapati dari hadis di atas. Okay? Jadi bila kita nak jawab soalan yang berkaitan dengan pengajaran ni anak-anak, kita mesti ingat bahawa ayat itu kita mesti mulakan dengan kita hendaklah. Ini teknik. Sebab tu pendidikan Islam ni dia soalan yang berteknik lah. Jadi kalau anak-anak menjawab tidak mengikut teknik yang diajarkan ini, markah tu mungkin kurang lah. Kurang. Okay, sebab tu teknik ni kena diamalkan. Dilakukan semasa peperiksaan nanti. Jadi kita mulakan dengan kita hendaklah. Okay, kita hendaklah tu mesti tulis. Kemudian disertai dengan isi dan huraian. Contohnya, terangkan 2 pengajaran yang anda boleh dapati dari hadis di atas. Okay, kemudian kita buat kepala jawapan dulu. 2 pengajaran yang anda boleh dapat, 2 pengajaran yang saya sepatutnya ataupun yang boleh didapati daripada hadis di atas. Okay, yang pertama, kita hendaklah sentiasa memelihara diri daripada perbuatan merosakkan akidah. Itu adalah isi dia. Agar tetap berada pada jalan yang benar. Itu adalah huraian. Jadi kalau anak-anak pelajar boleh tulis macam ni, memang akan dapat 2 markah. Okey, 2 markah. Pemeriksa akan beri 2 markah. Okey, dan pengajaran kedua sama juga, kita kena tulis, kita kena mulakan dengan kita hendaklah. Okey, menghindarkan diri daripada perbuatan membunuh, itu adalah isi. Kerana membunuh melanggar hak asasi manusia. Okey, jadi kalau boleh jawab macam ni, tak susah pun sebenarnya kan. Cuma tambah kita hendaklah, kemudian tulislah isi dan huraian yang kita nak tulis. Akan dapat 2 markah. So kalau 2 tambah 2, dapatlah markah penuh 4 markah. Jadi taklah susah anak-anak. Cuma anak-anak kena tahu dan kena buat. Teknik menjawab soalan yang keempat. Yang perlu anak-anak buat semasa peperiksaan adalah menulis nombor soalan dengan jelas. Bila dapat test pad, Ustazah selalu ajar pelajar cuba buat garisan. Tambahkan lagi 2 garisan di sebelah garisan biru tu dengan pensel. Okey, supaya guna pensel mudah faham. Sebab tu semasa peperiksaan mesti bawa pensel, mesti bawa pen, mesti bawa pemadam, bawa pembaris. Sebab kita akan gunakan ke semua alat tulis tu lah.
So jangan datang-datang buat pen sebatang atau 2 batang. Okey, tak ada pemadam dan sebagainya. Jadi kalau boleh macam juga peperiksaan-peperiksaan lain kita bawalah semua. Okey. Jadi anak-anak kena menulis nombor dengan jelas. Ustaz bagi contoh dalam gambar di sebelah tu. Kalau soalan tu 1A1, nampak kita ada garisan-garisan yang kita boleh tulis dan nombor itu nampak jelas. Jadi semasa pemeriksaan kertas ni, kertas anak-anak tu akan di-scan. Sekarang kita tak guna ni dah, sekarang kita guna online. So dia akan scan. Jadi kadang-kadang kalau kita anak-anak tidak menulis nombor dengan jelas, kadang-kadang kita tak nampak kan. Mungkin tak nampak dan kita tak tahu ini 1A ke 1 ke 1A2. Jadi tulislah nombor tu dengan jelas dan tersusun. Sebab tu kita ajar pelajar supaya buatlah garisan. Supaya kita boleh menulis nombor tu dengan jelas. Ikutlah 1A1, kemudian 1A2, kemudian A3, kemudian soalan B, tulislah soalan B1. Jadi pemeriksa akan tengok, wah kemas. Nampak kemas dan mudah untuk pemeriksa menanda kertas jawapan anak-anak sekalian. Okey, jadi kena buatlah benda ni. Kedudukan nombor yang teratur, yang berterabur atau tidak mengikut susunan boleh menyebabkan kehilangan markah. Jadi kadang pemeriksa cari-cari tak ada, dia tak tahu ni soalan nombor berapa, dia pun pangkah saja. Jadi tak ada markah untuk jawapan itu. Kerana pemeriksa tidak dapat mencari jawapan bagi soalan yang tiada nombor. Kita tak tahu ni soalan mana, ni jawapan mana sebab nombor tak ada. Sebab itu menulis nombor ini adalah sangat penting dalam menjawab kertas pendidikan Islam. Anak-anak ya. Jadi take note lah, ambil perhatian. Anda digalakkan menggunakan pen hitam yang terang untuk menulis jawapan. Memandangkan macam saya kata tadi, soalan anak-anak ni akan kertas jawapan tu akan di-scan dan kita menanda secara online, maka pen hitam. Jangan guna pen biru. Kadang-kadang pen biru ni nampak tak terang bila di-scan. Dia nampak tak jelas. Okay, Ustaz pernah jumpa beberapa kertas yang memang tak jelas tulisannya, macam sama-sama. Jadi mungkin kerana dia menggunakan pen yang bukan berwarna hitam lah. Jadi digalakkan sangat-sangat menggunakan pen warna hitam, kalau boleh yang gel tu. Sebab yang gel tu adalah pen yang biasanya terang. Kalau kita tulis, bila kita photostat atau sebagainya, dia jelas. Kemudian tulisan seboleh-bolehnya biarlah jelas dan mudah dibaca. Sebab kita dah tanda beratus kertas kan, so kita tahulah ada tulisan yang sangat susah untuk dibaca, ada yang tak faham untuk dibaca pun ada, terlalu kecil sampai tak tahu apa dia tulis, kecil sangat. Okey, kalau boleh tulisan tu jelas, mudah dibaca, kemas dan tidak terlalu kecil. Itu antara teknik ataupun tipsnya lah. Kalau tulisan anak-anak tu terlalu kecil, cubalah praktis besar-besarkan sikit semasa menulis supaya mudah untuk pemeriksa menanda. Kemudian anak-anak tidak dibenarkan menggunakan simbol seperti yang sudah buat itulah, atau kita nak buat atau kita buat macam tu, tak boleh. Itu adalah simbol. Simbol tidak dibenarkan. Kita nak buat dan, kita buat simbol dan, tak boleh. Okey, ataupun oleh, yang O atas ada macam ada kepala ada titik atas tu, oleh. Ini untuk kalau orang yang belajar teringkas, dia akan belajarlah sebab nak cepat kan. Tapi untuk dalam peperiksaan tidak dibenarkan. Ataupun nak tulis matahari panjang sangat, malas buat gambar matahari, tak boleh anak-anak. Kita kira salah. Jadi anak-anak kena menulis. Tetapi anak-anak boleh menggunakan tulisan ringkas, short form boleh. Contohnya yang kita boleh faham lah. Yang, YG yang boleh. Dalam, DLM boleh. Tapi selebihnya anak-anak tulislah dengan ejaan yang sempurna agar mudah dibaca. Okay? Alright, rasanya jelas apa yang telah Ustazah sampaikan, dan Ustazah harap anak-anak dapat menerimanya dengan baik dan cuba amalkan teknik-teknik yang telah kita sebutkan sebentar tadilah. Okey, seterusnya anak-anak, tips yang seterusnya adalah jangan lupa, sudah sebut tadi, saya ingatkan lagi, jangan lupa bawa pen, pensel dan pembaris ketika peperiksaan kertas pendidikan Islam. Kenapa? Sekiranya soalan meminta perbezaan. Kadang kita tengok soalan-soalan, okay, dia ada minta perbezaan. Perbezaan ni biasanya untuk dua benda lah, untuk dibezakan. Calon diminta membuat kotak atau jadual untuk memperlihatkan perbezaan yang dikehendaki oleh soalan. Okay, ingat ya, yang tu penting ya. Okay, ini akan memudahkan pemeriksa jawapan anda, dan untuk mendapatkan markah bagi soalan yang meminta perbezaan yang biasanya berjumlah 4 markah. Biasanya kalau diminta perbezaan, memang soalan tu berjumlah markahnya adalah 4. Jadi kalau anak-anak buat dalam bentuk kotak ataupun jadual ni, jawapan pun akan nampak kemas. Contohnya macam ni.
Okey. Contoh soalan, terangkan dua perbezaan antara haji dan umrah. Dia boleh tanya macam-macam. Dia boleh tanya sembelihan dan kurban contohnya. Terangkan dua perbezaan antara sembelihan dan kurban. Okey, terangkan perbezaan antara dua perkara. Apa-apalah yang telah kita pelajari. Jadi ini cara kita nak buat jawapan, iaitu kita buatkan kotak begini. Kemudian letakkan haji, letakkan umrah. Kemudian di bawah haji tu kita tulislah jawapannya. Okey, haji ni dia ada ibadah wukuf. Manakala umrah tiada ibadah wukuf. Haji juga boleh dilaksanakan hanya dalam bulan haji, umrah pula boleh dilaksanakan bila-bila masa. Jadi bila anak-anak tulis dalam bentuk kotak begini, dia nampak kemas dan pemeriksa lebih mudah untuk memberi markah. Okey. Jadi mintalah anak-anak ambil perhatian kepada perkara ini. Jadi bawalah bawalah pensel. Bila nak lukis kotak tu, nak buat kotak tu, pakailah pensel, mudah untuk dipadam dan sebagainya. Okey, untuk soal teknik menjawab soalan kebat, Ustazah serahkan kepada Ustazah Rokiah binti Ali. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Rokiah binti Muhammad Ali dari SMK Kampar. Baiklah, sekarang kita akan tengok pula macam mana teknik menjawab soalan kebat. Teknik menjawab soalan kebat 4 markah. Baik, 4 markah. Apa yang perlu ada dalam soalan kebat? Yang pertama ialah isi. Isi membawa satu markah, huraian lengkap dan kesimpulan. Baik, anak-anak macam mana kita nak jadikan jawapan kebat kita mendapat markah yang penuh? Pertama sekali, kita mesti cari isi. Kita mesti faham soalan dan kita cari isi. Dan jawapan kita mestilah dalam bentuk perenggan. Okey, macam mana nak gabungkan jadikan satu perenggan? Okey, kita tengok isi nak sambung ke huraian. Kita biasanya, bagi saya lah, Ustazah lebih suka guna suka. S-U-K-A. S supaya, U untuk, K kerana, A agar. Jadi untuk menyambung isi kepada huraian, guna kata penghubung suka. S-U-K-A. Supaya, untuk, kerana, agar. Habis huraian, titik, kita sambung dengan huraian lengkap. Huraian lengkap, Ustazah suka guna KFC. Apa dia KFC? K kesan, F faktor, C contoh. Faktor tu boleh, sebab pun boleh. Untuk huraian lengkap. Dan akhir sekali ialah kesimpulan. Bagi kesimpulan, anak-anak wajib menggunakan PIH. Apa dia PIH? Pendahuluan, isi, huraian. Maksudnya kita mesti ada ayat, oleh itu ke, kemudian kesimpulannya ke, boleh. Kemudian kita gunakan PIH macam yang tadi Ustazah Maimunah ada terangkan tentang pengajaran ayat. Kita guna. Kita hendaklah apa? Kita sebagai umat Islam mestilah apa? Campur dengan isi dan juga huraian. Baik, selain daripada itu, kita tengok kita dalam soalan kebat, kebiasaannya ada stimulus, ada stimulus. Stimulus akan diberi dan kita kena faham stimulus tersebut. Stimulus yang diberi kadang-kadang berbentuk gambar, kadang-kadang ianya berbentuk pernyataan, kadang-kadang ianya berbentuk kerata akhbar. Jadi kita mesti tengok pada stimulus dan selepas itu baru kita fahamkan soalan ataupun kehendak soalan terhadap stimulus yang ditunjukkan. Okey, fahamkan soalan yang biasanya mengandungi kata tugas. Fahamkan soalan dia nak apa. Kadang-kadang dalam kata tugas di situ dia kata huraikan. Kadang-kadang dia soal bincangkan, kemukakan hujah anda, apakah pandangan anda, dia akan tanya dalam soalan di bawah stimulus tersebut. Okey, jadi kita baca dan fahamkan betul-betul kehendak soalan sebelum menjawab soalan tersebut. Okey, dan bila dah yakin dan faham, sebaiknya lah saya nasihatkan di-highlightkan ataupun digariskan kehendak soalan pada soalan tersebut. Supaya kita faham, kehendak soalan dia nak gini. Jadi kita boleh memberi jawapan mengikut kehendak soalan. Okey, dan jawapan kita nanti mestilah ada 4 perkara tadi. Isi, huraian
sambungkan dengan kata penghubung sukar tadi. Kemudian huraian lengkap. Huraian lengkap tu kita boleh gunakan KFC tadi. KFC, kesan, faktor atau sebab dan contoh. Dan yang keempat, kita kesimpulan. Oleh itu, kesimpulannya. Okey, kita boleh guna itu, kebat itu ya. Okey, baik. Bagi soalan, kadang-kadang soalan kita tengok kata tugas tu dia tanya bagaimana ini tips tambahan. Bagaimana? Kalau ditanya bagaimanakah cara kita menangani masalah banjir? Itu masuk dalam macam akhlak lah ya, bahagian akhlak tentang alam sekitar. Jadi bagaimana? Kalau soalan bagaimana, anak-anak kena jawab apa? Ya, kena jawab jawapan yang dalam bentuk menerangkan tentang cara ataupun tindakan. Ya, soalan bagaimana, cara jawapan adalah menerangkan tentang cara ataupun tindakan. Okey, bagi soalan mengapa, kenapa dan juga kepentingan. Apa? Macam mana nak jawab? Okey, jawapan mestilah menerang kepada punca, faktor ataupun sebab. Okey, apa soalan dia tadi? Mengapa, kenapa, kepentingan. Berikan kepentingan bla bla bla. Jadi kita kena beri jawapan yang menerangkan kepada faktor ataupun sebab ataupun punca. Okey. Kemudian yang ketiga, ini boleh dikatakan kerap jugalah hujah kan. Mengatakan hujah anda, pendapat anda. Jadi pendapat yang macam kita sokong ataupun kita tolak, bermakna kita bagi jawapan itu hendaklah disokong dengan contoh. Dengan contoh, kita bagi contoh. Ataupun kebanyakan yang saya perhatikan, soalan hujah ni, dia akan jawapan dia bagi macam, kalau kita dah tak ada idea, kita bagi kesan. Kebanyakannya memerlukan jawapan kesan pada soalan hujah anda. Berikan hujah anda gitu. Okey, seterusnya yang keempat, kemungkinan yang akan berlaku ataupun sesuatu perkara yang akan berlaku. Apakah akan yang terjadi? Iaitu jawapan dia mestilah kita menyatakan kesan ataupun akibat ataupun implikasi. Ya, implikasi itu sama maksud dengan kesan, sama maksud dengan akibat. Kadang-kadang ya anak-anak ni bila kita guna perkataan implikasi, kadang-kadang kita tak faham implikasi itu apa. Jadi implikasi itu ialah kesan atau akibat. Boleh? Boleh ya? Okey, baik. Seterusnya, ya. Bagi soalan kebat, anak-anak kena rajinkan bertanya, ya, bertanya ataupun menjawab latihan soalan kebat yang diberikan oleh guru. Ya, bagi kalau ada guru-guru, memang kebanyakan guru-guru beri soalan dari negeri-negeri lain. Kalau kita nak mahir kepada soalan kebat, kita kena cuba jawab soalan kebat. Okey, soalan kebat ni sebenarnya dia terserah kepada anak-anak. Sebab soalan kebat, anak-anak lah yang bagi jawapannya. Kebat terbuka, ya, terbuka. Jadi jawapan anda sekiranya logik, pemeriksa akan terima, ya, dan mengikut spek yang 4 tadi. Isi, huraian lengkap, kesimpulan, insya-Allah lah kalau tidak berubah. Okey, sekiranya anda berasa sukar untuk menjawab soalan, rujuklah kepada guru-guru anda. Atau kita nak mencari jawapan yang kadang-kadang cikgu kita akan bagi isi saja. Jadi kita cuba dengan isi yang cikgu bagi, kita cuba habiskan sampai kesimpulan. Kemudian kita bagi pada ustazah kita balik, ustaz kita balik, rakyat tengok macam mana boleh dapat 4 markah atau tidak. Ya, sekiranya anda tidak boleh menjawab dengan 4 perkara tersebut, susah. Tak boleh nak masuk dah. Dah fikir banyak kali tak dapat nak sambungkan dengan huraian ataupun tak dapat nak sambungkan dengan huraian lengkap, tak dapat disambungkan dengan kesimpulan. Anda hanya ada isi sahaja. Okey, tulis isi anda. Tak dapat lagi apa nak buat, ingat balik pengajaran ayat, kita mesti ada kita hendaklah. Jadi itu kita ambil sebagai kesimpulan, kita sambung terus kesimpulan. Oleh itu kita hendaklah sentiasa mendekatkan diri kepada Allah agar hidup bahagia dunia akhirat. Itu kita dah dapat 2 markah di situ. Isi dan kesimpulan. Itu tips bagi kalau kita dah tak boleh nak melebarkan lagi jawapan kita tu, ya. Okey. Baik.
Seterusnya ini contoh soalan kebat ya. Ini contoh soalan kebat. Salah satu ini dibagi stimulus yang bertulis. Okey, salah satu golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak ialah pemuda atau pemudi yang memenuhi masa dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini soalan hadis yang 7 golongan tu ya anak-anak. Okey, soalan dia, bagaimanakah golongan di atas dapat mendorong anda untuk menjadi pelajar yang soleh? Kemukakan pandangan anda. Jadi tadi tips tadi kata apa? Baca stimulus, kemudian kita baca soalan. Okey, bila kita baca stimulus, kita baca soalan, kita tengok kat situ dia guna kata apa? Bagaimanakah. Jadi kalau bagaimanakah tadi Ustazah ada cakap kita bagi cara. Okey, kita bagi jawapannya dalam cara. Jadi kemukakan pandangan anda. Apa maksudnya kepala jawapan kehendak soalan di sini dia nak apa? Cara nak dorong kita anda menjadi pelajar yang soleh. Kan? Apa caranya? Okey, caranya golongan tersebut dapat mendorong saya menjadi pelajar yang soleh dengan mencontohi amalan atau ibadah yang mereka lakukan. Itu dah dikira isi. Ya, itu dikira isi. Seperti menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, solat jemaah di masjid, membaca Al-Quran setiap hari adalah huraian. Okey, dengan ini saya akan menyeimbangkan amalan dunia dan akhirat untuk menjadikan saya pelajar yang taat dan cemerlang. Cemerlang iaitu huraian lengkap. Kesimpulannya, kita hendaklah berusaha membaiki diri agar tengok situ kesimpulannya, dia letak kesimpulannya kemudian ataupun kita letak oleh itu, kemudian kita pih. Yang mana pih pendahuluan ialah kita hendaklah. Isi yang mana berusaha membaiki diri huraian agar tergolong dalam golongan yang mendapat naungan Allah. Itu dianggap sebagai kesimpulan. Kalau anak-anak jawab cukup 4 kriteria ini, anak-anak akan dapat 4 markah. Ya, kalau ikut soalan percubaan, kebanyakan negeri dia ada 6 soalan kebat. Kalau 6 soalan kebat, anak-anak dapat 4 markah setiap satu kebat, anak-anak dah mendapat berapa markah di situ? 24 markah. Ya. Okey. Di sini satu lagi soalan kebat, contoh yang saya datangkan iaitu dalam bentuk gambaran ya. Tengok di situ seorang lelaki yang agak sedih. Dia kata dosaku terlalu banyak. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuniku? Ya, dia macam kesal kan, dia buat dosa. Jadi soalannya, pada pandangan anda, apakah tindakan yang sewajarnya diambil oleh remaja dalam gambar di atas? Bincangkan. Okey, di situ apakah tindakan anda sewajarnya? Tadi saya ada bagi tips kemukakan, ya. Bincangkan, kemukakan. Jadi kita mesti bagi tahu cara kat dia nak buat apa. Okey, bagi tahu cara apa nak buat. Okey, jadi jawapannya ya, pada pandangan saya remaja tersebut perlu bertaubat dengan bersungguh-sungguh. Itu adalah isi. Remaja tersebut perlu bertaubat bersungguh-sungguh. Di situ ialah isi ya, untuk memohon keampunan dari Allah atas segala dosa yang dia lakukan. Ya, itu ialah huraian. Tengok kata penghubung yang diberi, saya bagi contoh di situ, untuk kan. Tadi kan saya kata kalau kita nak sambung ke huraian, saya lebih suka guna perkataan suka. S-U-K-A. U untuk, S tadi ialah suka. Jadi sekarang saya pakai you. You adalah untuk. Apa isi dia tadi? Perlu bertaubat dengan bersungguh-sungguh untuk memohon keampunan dari Allah atas segala dosa yang dia lakukan. Full stop. Kemudian saya cakap tadi huraian lengkap, salah satunya konsep yang saya guna ialah KFC, kesan, faktor atau sebab dan contoh. Di sini kita terus tulis kesannya. Jadi pemeriksa akan nampak, oh di situ dia huraian lengkap. Jadi dia boleh tangkap dah kamu ada huraian lengkap. Kesannya remaja tersebut akan mendapat ketenangan jiwa. Tadi dalam gambar tadi macam jiwa kacau. Jadi kesannya apa bila dia bertaubat? Kesannya remaja tersebut akan mendapat ketenangan jiwa.
Oleh itu, tadi kita guna kesimpulannya, sekarang kita guna oleh itu, apa pendahuluannya ialah umat Islam perlu meyakini Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang agar tidak jemu memohon keampunan dan hidayah darinya. Nya tu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ cukup 4 perkara, isi, huraian lengkap, kesimpulan, cukup kamu akan dapat 4 markah bagi soalan kebat. Okey, baik. Sebelum saya mengakhiri slot saya, jadi saya doakan agar bitaufiq wal najah kepada semua calon SPM 2021. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketenangan dan kemudahan dalam menjawab semua soalan peperiksaan bagi semua mata pelajaran termasuk pendidikan Islam. Okey, kita telah berusaha sedaya upaya, kepada Allah SWT lah kita mohon dan berserah serta berdoa. Ya, dan saya juga doakan agar Allah memberi ilham kepada anak-anak semua ketika berada dalam Dewan Peperiksaan agar dapat menjawab soalan dengan baik serta cemerlang. Selamat menduduki peperiksaan SPM 2021. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.